Okey, kita teruskan dengan contoh 15. Kita ada beri set data dalam bentuk table. Kita nak mencari mean, median, mode, kemudian quartile, interquartile range and P percentile. Okey. Kita lihat yang pertama. Jadi kalau kita nak mencari mean, okey. So kalau kita nak mencari mean, kita ada dua kaedah, sama ada nak gunakan table ataupun nak gunakan calculator. Okey, lebih mudah kalau kita mahir guna calculator, kita guna calculator saja. Okey, kemudian kalau kita nak gunakan table, kita perlu cari X. Okey, jadi yang pertama cari X. X ni adalah midpoint dan kita akan ambil daripada 0, kita tambah dengan 20 divide by 2. So kita akan dapat 10 dan seterusnya 30, 50, 70 dan seterusnya adalah 90. Kemudian yang F besar ni adalah cumulative frequency. Maksudnya kita jumlahkan frekuensi mengikut kita berada di mana. Kalau kita berada pada first interval, maka kita dapat jumlah 9. Kemudian kalau kita berada pada second interval, kita jumlahkan 9 dan 29. Okey. 9 dan 29 kita akan dapat 38. Okey, 38. Ataupun kalau kita nak mudah, kita ambil je 9 tambah 29. Kemudian seterusnya kita ambil 38 tambah dengan 42. Okey, 38 tambah dengan 42, so kita dapat 80. Kemudian 80 tambah 26, kita akan dapat 106. Kemudian kita akan dapat 120. Okey, 120 ni adalah jumlah frekuensi. Okey, so daripada sini sepatutnya kita gunakan table. Kita kena ambil daripada, kalau kita nak kira mean simbol dia adalah X bar, kita perlu ada summation of Fx divided by summation of F. Okay? Jadi kalau kita gunakan table, kita kena tambah satu lagi. Dalam table tu adalah F darab X. So kita nak tambahlah F darab X. Tapi di sini saya nak gunakan calculator. So kalau nak guna calculator, tekan mode, pilih statistik. Kemudian kita pilih untuk masukkan data. Okey, kalau kita nak masukkan data, kita pilih nombor 5 ni. A tambah BX, supaya kita boleh masukkan dua set data, iaitu ada X, ada Y. Okey. Kalau kita punya table X dan F, tapi dalam calculator ni kita baca F tu sebagai Y. Okey, selepas kita tekan nombor 5 tadi, so kita masukkan data kita. So data kita adalah, okey, yang pertama X. So kita masuklah X. 10 sama dengan 30, 30 sama dengan 50, 70 dan 90. Ini untuk X. Kemudian kita masukkan Y. Y ni kita rujuk kepada frekuensi. 9 sama dengan 29 sama dengan 42 sama dengan 26 sama dengan, dan 14 sama dengan. Okey. So bila kita dah masukkan data, step yang kedua kita nak dapatkan summation dia. Jadi kita tekan shift nombor 1. Kita tekan shift nombor 1. Jadi kita pergi kepada summation. So lihat senarai. Jadi kalau untuk yang di sini, mean kita adalah summation of Fx. Jadi summation of Fx, rujukan kita adalah ambil daripada summation of Xy. Okey. So kita baca daripada summation of XY. So kita pilih nombor 5. Jadi jumlah dia adalah 6140. Kemudian kita dapatkan summation of Y. Okay. Yang ni kalau nak baca calculator, kita gunakan summation. Okay, kita gunakan summation of Y. So kita gunakan tekan lagi shift nombor 1. Kita pilih summation of Y nombor 3. Okay, kita pilih summation of Y. So kita dapat 120. Okay, so kita buat pengiraan, maka kita akan dapat nilai mean kita adalah 51.17. Okay, seterusnya kita nak mencari median. Kalau kita nak menggunakan formula dia L tambah, kemudian kita akan ambil N per 2 tolak dengan F besar divide by F multiply by C. Okay. Jadi yang pertama kita dapatkan dulu median class.
median class. Okey, median class ni kita merujuk kepada n per 2 ni. Okey, kita ada 120 per dengan 2, maka rujukan kita adalah 60. So kita cari F besar ni 60. Okey. So 9 tak cukup, 38. Maka kita boleh pilih yang ni lah. Maka ini adalah median class 40 sehingga 60. So 40 sehingga 60. Okey, kemudian daripada sini barulah kita dapatkan maklumat L tu adalah 40. Okey. Kemudian kita boleh labelkan F sebenar kita adalah 42. Ini F sebenar kita. F besar kita dalam formula kita gunakan yang ni, 38. Okey. Maka kita ganti je. So median sama dengan 40 tambah dengan n per 2 tadi kita dah ada 60, tolak dengan F besar tadi 38, perkan dengan F kecil. F kecil kita adalah frekuensi sebenar 42, dan C ni kita boleh kira daripada C ni 60 tolak 40. Sebab ingat kita punya formula C kita adalah upper boundary subset to lower boundary. So kita ambil 60 tolak 40. So kita akan baca dia sebagai 20. Maka kalau kita kira ni median kita adalah 50.48. Yang interval yang kita ada sekarang ni, ini dia panggil kelas boundary. Yang ni yang kita ada sekarang ni dia panggil kelas boundary. Ni dia panggil kelas boundary sebab nilai dia bersambung. Selepas 20 dia sambung dengan 20. Kemudian 40 sambung lagi dengan 40. Ini dia panggil kelas boundary. Maka kalau kita ada median class 40 terus kita baca sebagai L. Okey, step yang pertama kita tentukan dulu model class. Model class merujuk kepada, kita akan refer kepada, kita akan rujuk kepada mana frekuensi yang paling tinggi. So kita lihat frekuensi yang paling tinggi itu adalah 42. Maka rujukan kita adalah 40 sehingga 60. Maka daripada sini L kita adalah 40. So terus kita gunakan formula. Mod adalah 40 tambah D1 ni adalah, okey, D1 ni adalah frekuensi semasa tolak dengan sebelum. Ini adalah D1. Okey, ini adalah D1. Kemudian D2 adalah yang di sini. Okey, jadi D1 tu adalah 42 tolak dengan 29. Okey. D1 ni adalah 42 tolak 49. Bukan 49. D2 42 tolak 29. Okey. So 42 tolak dengan 29. So kita dapat 13. D2 pula adalah 42 tolak yang selepas pula, tolak 26. Okey. So 42 tolak 26. Maka kita dapat D2 kita adalah 16. Maka formula kita ambillah 13 per dengan 13 tambah 16, dan C tadi adalah 20. Okey. Jadi kalau kita teruskan pengiraan kita dapatlah mod kita adalah 48.97. Okey, seterusnya kita nak mencari Q1. Okey, Q1 formula kita adalah L tambah dengan 1/4 daripada 120. Tolak dengan F besar, kemudian bagi dengan F kecil, darabkan dengan C. Okey, yang pertama kena pasti dulu kita punya Q1 kelas. Okey, Q1 kelas adalah 1/4 darab 120. So kita rujuk kepada cumulative frekuensi yang ke-30. Okey, so kita akan ambil 20 hingga 40. Okey, jadi kita punya Q1 kelas kita berada di sini, 20 hingga 40. Maka daripada sini L kita adalah 20 tambah dengan ini tadi kita dah kira 30. Kemudian F besar kita adalah yang ni. F besar kita yang ni sebelum, dan yang ini adalah semasa.
Okay. So kita gantikan tolak dengan 9 bahagi dengan F kecil kita 29 dan C kita masih 20. So kita akan dapat nilai 34.48. Ini adalah Q1. Jadi kita lihat kepada frekuensi yang ke-90. Jadi 9, 38, 80. So frekuensi 90 berada di sini, cumulative frekuensi. Okay, maka ini adalah Q3 kelas. Maka F besar tu kita baca sebelum, F kecil tu semasa. Okay. Jadi terus kita gunakan formula 60 tambah dengan 90 tolak dengan kumulatif sebelum. So 80 bahagi dengan 26 dan C kita masih 20. Jadi kita akan dapat 67.69. Okey, jadi untuk soalan E ni, ini adalah interquartile range. Kita boleh gunakan Q3 tolak dengan Q1. Kita ambil bacaan tadi 67.69 tolakkan dengan Q1 yang kita dapat tadi 34.48, maka kita akan dapat nilai dia adalah 33.21. Okey, seterusnya kita nak mencari P70, maka gunakan formula yang sama dengan L tambah, so kita ambil 70 per 100 darabkan dengan 120 tolak dengan F besar bahagi dengan F kecil darabkan dengan C. Okey. Jadi yang pertama tentukan dulu kita punya P70 kelas. Okey. Maka gunalah 70 per 100 darab dengan 120. Okey. So kita akan dapat nilai dia lebih kurang 44. 44 ni kita baca untuk cumulative frequency. So kita cari 84. So dia berada di sini, maka ini adalah P70. Okey. Jadi sebelum ni adalah F besar, yang semasa adalah F kecil. So kita gunakan 60 tambah dengan 84 tolak F besar kita 80 bahagi dengan F semasa 26 dan darabkan dengan 20. Okey. Maka kita akan dapat nilai dia adalah 63.08. Okey, seterusnya kita lihat box and whisker plots. Okey. Jadi kalau kita plotkan box and whisker, so yang pertama kita lihat mesti ada box lah. Okay. So kita ada box seperti gambar raja ni, dan nilai yang perlu kita ada adalah Q1, kemudian kita kena ada Q2. Q2 ni dia sama dengan median. Q1, Q2, Q3. Okey, kemudian istilah lain untuk Q1 dia panggil lower quartile. Kalau Q3 dia panggil upper quartile. Yang tengah-tengah tu dipanggil median. Okey, kemudian kita perlu ada nilai min dan maksimum. So 5 maklumat yang kita kena ada. Yang pertama kita mesti ada Q1, Q1, Q2 dan Q3. Okey, itu maklumat yang pertama. Kemudian kita perlu ada minimum dan maksimum. Jadi step yang pertama, daripada data yang disenaraikan tu, kita dapatkan semua maklumat ni. Okey, 5 maklumat. Okey, kemudian bila kita dah siap, kita lihat juga tak semua data yang diberi dalam soalan tu kita kena masukkan dalam gambar rajah box and whisker. Jadi kalau kita nak tahu, okey, kalau kita nak tahu, contoh katakan saya ada senarai 2, 13, 15, 20, kemudian 25, 30 dan seterusnya adalah 80. Contoh ni contohnya ni. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, so nilai minimum kita yang asal kita adalah 2. Kemudian yang paling atas adalah 80. Okey. 80. Kemudian yang lain-lain ni kamu kena kira lah Q1, Q2, Q3. Okey, kemudian kadang-kadang soalan
Daripada data yang diberi tu, tak semestinya semua tu kita kena ambil. Jadi bila kita dah siap lukis lakaran dia, kita perlu tambah satu lagi step. Kita nak tentukan adakah semua data ni kita boleh ambil. Jadi kita kena kira, dia panggil lower fence. Ini untuk menentukan data kita paling minimum sempadan dia berapa. Formula dia adalah kita kena ambil Q1, kemudian tolak dengan 1.5 interquartile range. So ingat, interquartile range tu adalah ni, kalau kita rujuk kat sini, interquartile range dia sama dengan Q3 tolak Q1. Okay. So kalau kita kira lower fence, ini cuma contoh je yang saya bagi ni, contoh. Katakan kita kira-kira dapatlah nilai dia adalah 10. Nilai dia 10. Okey, kita teruskan lagi contoh. Katakan kita kira satu lagi, upper fence. Upper fence ni maksud dia sempadan yang paling atas data yang kita boleh terima. Kita boleh menggunakan formula Q3 tambah 1.5 darab dengan interquartile range. So kita buat pengiraan. Katakan pengiraan ni kita dapati bahawa nilai yang paling tinggi itu adalah sampai 40 lah contoh. Sampai 40. Okey. Maka bila kita rujuk kepada ini, maka kita punya gambar raja kita akan berubah sikit. Yang berubah tu adalah nilai minimum dan maksimum. Okey, tadi kita lihat kalau kita gunakan lower fence kita 10. Katakan kita buat pengiraan, data yang kita boleh terima paling rendah 10. Maka yang dua ni dia tak boleh jadi nilai minimum. Dia tak boleh jadi nilai minimum, maka dia akan jatuh pada nombor yang berikutnya. Maka bila kita lukis, nilai minimum jangan kita ambil 2. Kita ubah sikit. Nilai yang baru adalah 13. Kita ubah nilai minimum yang baru ini sebab kita ada sempadan paling bawah hanya boleh terima sampai 10 je. Bawah pada 10 tak boleh terima. Maka apa jadi pada nombor 2 ni? So kita letakkan sebagai titik 2. So ini untuk nilai 2. Okay. Okey, kemudian sama juga untuk yang di atas. Paling tinggi, rupanya paling tinggi data yang kita boleh terima adalah 40. Maka maksimum tadi 80 ni tak boleh ambil lah sebagai maksimum. So kita ubah. Kita ambil nilai yang berikutnya untuk maksimum jatuh kepada nilai 30. Okay. Dan apa jadi pada nilai 80? Kita hanya buat titik saja. 80. Okay. Jadi saya ulang balik. Kalau kita nak lukis box and whisker plots, yang pertama daripada data yang dibagi tu, kita buat je. Tentukan minimum, tentukan Q1, Q2, Q3 dan sampailah maksimum. Selepas tu, kita kena semak adakah semua data ni kita boleh terima. Kalau semua kita boleh terima, maka min kita adalah 2 dan maksimum kita 80. Jadi kita buat pengiraan lower fence, upper fence. Rupanya sempadan yang kita boleh terima paling rendah 10, paling tinggi 40. Maka minimum 2 tak boleh terima, so ganti dengan nombor yang baru iaitu 13. Dan kalau maksimum tadi 80, disebabkan ada upper fence, maka 80 tu reject. Kita gantikan nilai 30. Tapi jangan hilangkan nilai 80 tu. Kita tukar kepada titik. So titik ni dia ada istilah dia. Ini dia panggil outlier. Istilah dia. Yang ini pun sama. Ini dia panggil outlier. Kita panggil outlier ni sebab data kita ni terkeluar daripada senarai yang sepatutnya. Biasa kalau kita buat kajian, kadang-kadang bila kita edarkan survey, kadang-kadang ada yang menjawab dengan tak ikhlas. Dia main jawab je. So ini antara kaedah kita boleh kenal pasti. Dia jawab soal sidik kita tu jujur ke tak jujur. So macam ni lah. Antara kaedahnya kita lihat. Kita boleh gunakan lower fence ataupun upper fence. So kita lihat mana data yang terkeluar daripada yang kebiasaan, maka nombor tu kita reject. Sama juga untuk nilai yang paling bawah. Okey, kemudian kita lihat skewness of a box plot. Jadi kalau kita nak menentukan skewness, maka kita lihat, kalau kita dah siap lukis box and whisker tadi, kita lihat. Ini tadi kita ingat balik. Yang pertama ni adalah Q1, yang tengah-tengah ni adalah Q2. So kita ingat balik, yang tengah-tengah ni adalah
Q1 ini 2, yang ini adalah Q3. Dia nilai sempadan ni. Yang ini tadi minimum, yang ini adalah maksimum. Okey, kalau kita nak menentukan skewness, kita lihat mana dalam kotak tu yang paling lebar saiz dia. Kita lihat dia sebelah kiri. Kalau yang pertama ni sebelah kiri, maka kita boleh buat kesimpulan skewed to the left, sebelah kiri. Kalau kiri dan kanan tu sama, kita panggil dia sebagai symmetrical skew. Kemudian kalau contoh yang di sini, kotak yang paling luas tu adalah sebelah kanan, so kita boleh namakan dia sebagai skewed to the right ataupun positively skew. Okey, itu cara kita buat kesimpulan. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, kalau kita nak lukis construct box and whisker for the following data. So kita lihat, yang pertama pastikan mesti ikut susunan. So soalan ni kita dah ikut susunan. Kemudian kita dapati bahawa N kita ni adalah 12. N kita 12. Okey, kalau ikutkan nilai minimum kita adalah 5. Maksimum kita adalah 45. Jadi kalau kita nak lukis construct box and whisker ni, yang pertama kenal pasti nilai minimum. Okey, so minimum yang asal tu 5. Maksimum yang asal tu adalah 45. Okey, ni yang pertama lah. Kemudian yang kedua, kita tentukan Q1. So kita kira lah Q1. Seperti yang kita dah buat sebelum ni. Nak dapatkan Q1, kita rujuk kepada S. S ni adalah 1/4 daripada N. N kita 12. So ini adalah 3. Ini adalah elemen of Z. Maka Q1 ni kita boleh baca sebagai, so Q1 ni kita boleh baca sebagai sebutan yang ke 3 dan 4. 3 dan 4 bagi dengan 2. So 3 dan 4 kita ni 1, 2, 3. So 20 dan 22. Bagi 2, so dapatlah 21. So Q1 kita adalah 21. Kemudian kita kira pula Q2. Q2 berapa? So S kita, ataupun kalau tak nak guna S, kita ambil yang nilai di tengah je. Okay, so kita ambil nilai tengah je. Q2 sama dengan, okey, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nilai yang di tengah tu adalah yang di sini lah. Maka ambillah 24 tambah 26 bagi 2. So kita dapat 25. Q3 pula, kita menggunakan S lagi. S adalah 3/4 daripada 12. So kita akan dapat 9. 9 ni elemen of Z. Maka Q3 kita adalah sebutan ke 9. 9 dan 10 bahagi dengan 2. Okey, 6, 7, 8, 9. 9 dan 10. So 3. So 28 tambah 30 bahagi dengan 2. So dapat 29. Okey, jadi semua maklumat kita dah ada. Maka kita dah boleh lukis. Kita dah boleh lukis untuk box and whisker. Okey. Kemudian kita semak dulu, adakah minimum dan maksimum ni kita boleh terima. So kita tambah sikit kerja lah. Kita kira sikit lower fence. Lower fence untuk menentukan kuasaan data kita ni terima semua ke ataupun ada yang kita reject. So kalau ikut formula, kita kena ambil Q1 tolak 1.5 interquartile range. So ini kalau kita kira Q1 tadi adalah 21 tolak 1.5 interquartile range. Ini adalah Q3 tolak Q1. Ni kalau kita ambil Q3 tolak Q1, 8 ya. Okey, so kita akan dapat 8. Ni untuk kamu kira, ni 8. So kita letak sini 8. Maka lower fence kita adalah 9. Sini.
Kemudian kita kira juga upper fence. Okey, upper fence Q3 tambah 1.5 interquartile range. So kita kira Q3 tadi adalah 29. So 29 tambah 1.5 darab 8, maka kita akan dapat nilai dia adalah 41. So nilai yang paling rendah adalah 9. Sepatutnya sempadan paling rendah 9. Maka minimum ni kita tak boleh ambil sebagai 5. Kita gantikan dengan 10. Okey. Kemudian sama juga nilai maksimum kita paling tinggi adalah 45 asalnya. Tapi sempadan kita paling atas 41. Maka 45 ni pun kita akan reject. Okey. Yang 45 ni reject. So maksimum akan jatuh pada nilai yang baru, iaitu 40. Okey. So kita kena tukarlah. Minimum sudah tukar kepada 10. So ini kita ubah. Kita tukar kepada nilai yang baru 10. Kemudian yang paling atas adalah 40. So berdasarkan maklumat ni, kita dah boleh lukis box and whisker. Akan plotkan, gunakan number line, pastikan saiz yang sama. Saiz skala yang sama, 5, 10, 15, 20 sampailah ke 50. Okey, kemudian kita plotkanlah. Okey, nilai Q1 adalah 21. So kita ambil Q1 21, kemudian Q2 25, kemudian Q3 adalah 29. Okey, 9. So kita akan lihat sini. Ini kita punya box. Nilai minimum yang baru adalah 10. So sampai 10 lah. So sambung. Kemudian paling tinggi 40. Okay, ini pun sama, sambung. Kemudian tadi yang kita reject adalah 5 dengan 45. So 5 ni kita buat sebagai titik. Yang 45 pun titik juga. Okey. Jadi kalau kita nak labelkan sini, ini dia panggil outlier kita adalah 5 dan 45. 5 dan 45 dia panggil outlier. Okey, contoh 17. Okey, contoh 17. Kita dah beri data, tapi kita kena lukis. Okey, kita lukis dulu box and whiskers plot. Okey, jadi yang pertama susun dulu. Okey, yang pertama kita kena susun. Okey, so seperti yang ni lah. Kemudian kalau kita dapatkan box and whisker, yang pertama kita tentukan minimum dan maksimum. Selalunya kita minimum maksimum tu kita buat kemudian. Kita fokuskan Q1 dulu. Okey, Q1 kita nak tentukan berapa. So rujuklah S sama dengan 1/4, kemudian darabkan dengan untuk 12 bulan. So sama dengan 3. Maka ini adalah integer. Maka Q1 sama dengan sebutan ketiga tambah sebutan yang keempat bagi 2. Sama dengan sebutan ketiga dan keempat bagi 2. So kita akan ambil 3 dengan 4. So kita ambil 13 tambah 17 bagi 2. So kalau kita kira ni, kita akan dapat Q1 kita adalah Q1 kita adalah 15. Kemudian untuk Q2 kita ambil nilai yang di tengah aja. Tak payah nak buat ni. So kita ada tadi berapa? 12 kan? So 12. So kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tengah-tengah dia adalah 25 dan 39. So kita ambil lah 25 tambah 39 bagi 2. Ni kalau kita kira Q2 kita adalah 32. 32. Kemudian kita kira pula Q3. Q3 pula. Q3. Q3 kita adalah sama juga. Sebenarnya kita kira Q3 pula berapa. So kita kira S 3/4 daripada 12. So dapat 9. Maka Q3 ni adalah sebutan ke-9
dan 10 bahagi 2. Okay, 9. So ni tadi 6, 7, 8, 9. 9 dan 10. So 43 tambah 49 bahagi 2. So dapatlah nilai Q3. So Q3 dia adalah 46. Okey. Okey, kemudian kita tentukan minimum kita sebenarnya berapa. Jadi kita kira lower fence. Okay. So kira lower fence sama dengan so kita lihat lower fence, formula dia adalah Q1 tolak dengan 1.5 darab dengan interquartile range. Kalau upper fence, kita ambil Q3 tambah dengan 1.5 darab IQR, interquartile range. Okay. Jadi kalau kita kira Q1 tadi adalah Q1 adalah 15. So 15 tolak 1.5 darab interquartile range. So kita ambil 46 tolak 15. So kita akan dapat 31. So darab 31. So 46 tolak 15. 1. So 15 tolak 1.5. 1.5 darab 31. Mana Q1 tadi? Q1 adalah 15. So 15 tolak, kemudian 1.5 darab 31. Okay. Q1 kita 15. So 15 tolak 1.5 darab 31 kan? 4 tolak 1, 3. So dapat negatif 31.5. Kalau kita nak kira upper fence, sama dengan upper fence Q3. Q3 46. 46 tambah 1.5 darab 31. So 46 tambah dengan 1.5 darab 31. Darab 31. So 46 tambah 1.5 darab 31. So 92.5. Okey, so daripada sini data kita paling tinggi adalah 92.5. Paling rendah nanti 31.5. Maka semua data tu kita boleh terima dan kita boleh kekalkan minimum kita adalah 6 dan maksimum kita adalah 62. So kita dah boleh lukis Q1 15, Q1 15, kemudian Q2 32, kemudian Q3 46. 46 lebih kurang. So kita dapat macam ni lah. Kemudian minimum kita 6. Okay, 6. Dan yang berikutnya adalah Q3 nilai maksimum 62. Okey, jadi kalau kita nak interpret, okay, soalan nak interpret. So sebarang interpretation. Okay. Antaranya kita boleh interpret yang pertama 50% of the data is greater than greater than 32.
Ataupun yang kedua kita boleh bincang the distribution is slightly. Ini kena lihat balik senarai kesimpulan tu. Slightly skewed to the right. Okey, contoh 18. Okey, kita dah beri stand and lift. Maka kita nak kira mean. Okey, kalau kita nak kira mean, seperti biasa kita akan gunakan mean sama dengan, okay, kita akan jumlahkan daripada 130 tambah 136 tambah 145 tambah 148 tambah 148 sehinggalah kita akan jumlahkan sehingga 192 dan 230. Okey, dan kita akan bahagi semua dengan bilangan dia. Okey, bilangan dia kita kena kira lah berapa ni? 17. Maka kita akan dapat nilai 2752 bahagi dengan 17. So dapatlah 1.88. Itu yang pertama. Median. Okey, kita punya N kita adalah 17. Okey. Maka kalau kita nak cari median, dia adalah sebutan yang dia sama dengan sebutan yang ke-17, 8 yang ke-9. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi median tu berada pada sebutan yang ke-19. Okey. Jadi kita akan baca dia sebagai 158. Itu kita punya median. Kemudian untuk first quartile, okay, first quartile kita perlu cari S dulu. S ni adalah, okay, kalau first quartile 1/4 darabkan dengan N. 1/4 darab N. N kita 17. Jadi 17 bahagi 4, 4.25. 4.25. Maka Q1 kita adalah sebutan yang kelima. Okay, sebutan yang kelima kalau kita rujuk ni 1, 2, 3, 4, 5. So kita boleh baca dia sebagai 148. So kita baca sebagai 148. Kemudian kita nak teruskan dengan Q3, third quartile. So 3/4 daripada 17. Okey, 3/4 darab 17. So 12.75. Maka Q3 kita adalah X selepas 12.75 adalah 13. So kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. So jawapan kita adalah 168. Okey, jadi untuk C kita nak construct box and whiskers. So nilai minimum kita 130, minimum kita adalah 230. So kita buat number lain. Okey, kita plotkan mengikut skala yang sesuai. So 1, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Okey. Kemudian kita plotkan berdasarkan Q1, 148. Okey, 148 di sini. Lebih kurang 148. Kemudian 158. Okey, 158. Kemudian 168. Kemudian nilai kita yang paling minimum adalah 130. Yang maksimum adalah 230. So throw 230. Okey, ini kita punya box and whisker. Tetapi kita lihat juga adakah data ni semua kita terima. Jadi kita kena buat pengiraan sikit. Kita perlu kira lower fence. Okey, kita kira lower fence. So 1.5 bukan 1.5. Kita ambil
Q1 tolak 1.5 interquartile range. Okey, kalau kita rujuk kat sini, interquartile range itu maksud dia Q3 tolak dengan Q1 20. Okey, 20. So kita ambil Q1 kita adalah 148 tolak dengan 1.5 darabkan dengan 20. Maka data kita yang paling rendah sepatutnya 118, sempadan yang paling bawah 118. Okey, maknanya minimum kita kekal 130. Kita uji pula untuk upper fence. Okey, upper fence kita gunakan Q3 tambah 1.3 gunakan IQR. Okey. So Q3 kita adalah 168. So tambah dengan 1.5. Okey. 1.5 darabkan dengan 20. So kita dapat 198. Okey, maknanya sekarang 230 ni kita kena ubah. Sebab kita punya data kita yang paling tinggi yang kita boleh terima adalah 198. Sempadan yang paling atas 198. Maka maksimum tu kita kena ubah. Dia bukannya 230. Dia kena tukar kepada 192. Okey. Jadi graf asal kita memanglah sampai 230. Tapi kita kena check juga. Tak semesti semua data tu kita terima. Maka kita ubah sikit. Kita pindahkan ni 230 ni kekal. Kita pindah maksimum tu dah jadi 192. 192 di sini. Okey. So yang terkeluar ni istilah dia, kalau kita nak labelkan dia, di istilah dia adalah outlier. Dia terkeluar daripada selang yang sepatutnya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Kita dah lukis box and whiskers. Kemudian and comment the data distribution. Okey, maknanya kalau kita lihat ni, disebabkan box kita ni sama dia punya size dia, lebar dia sama, 10 kiri dan 10 kanan. Maka data distribution is symmetrical. Okey, symmetrical. Okey, maknanya kotak tadi size dia kiri dan kanan tu adalah sama. So data kita bentuk symmetrical.